Dalam hadis kata, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Syarriqu aw gharibu, kata Nabi. Syarriqu aw gharibu. Sama ada kamu ke arah timur ataupun ke barat. Nah, hadis ni kena faham bagi elok. Hadis ni dikhususkan untuk ahli Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyambung kembali bacaan kitab syarahan bagi matan Abi Syuja'. Bahasan pada hari ini kita akan masuk berkaitan dengan faslun al-istinja'. Faslun wal-istinja'u wajibun min al-bawli wal-gha'iti wal-afdalu an yastanjiya bil-ahjari thumma yutbi'uha bil-ma'. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب أو ثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. Faslun wal-istinja'u wajibun. Fasal menyebutkan bahawa al-istinja' itu adalah hukumnya wajib. Iaitu maksudnya tidak sah salat tanpa menghilangkan najis daripada tempatnya. Itu dia hukumnya wajib. Jadi istinja' itu wajib bagi kencing ataupun buang air besar. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjari, dan yang afdalnya iaitu seorang tadi beristinja dengan batu. Summa yutbi'uha bil ma'i, iaitu diikuti setelahnya dengan air. Batu dulu kemudian menggunakan air. Jadi maknanya tidak ada faedah kalau dimulakan dengan air kemudian diikuti dengan batu, kerana air sudah memadai. Faham? Tapi kalau kata untuk yang dapat lebih afdal, mulakan dengan batu dulu kemudian baru diikuti dengan air, atau mulakan dengan sesuatu yang kesat terlebih dahulu yang dibenarkan dalam syarak, kemudian diikuti setelahnya dengan air. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al-ma'i, dan harus untuk seorang tadi cukup memadai dengan menggunakan air, atau ala 3 ahjarin, atau menggunakan 3 biji batu, yunqi bihinnal mahal. Jadi kedua-dua istinja dengan hajar ni disebutkan dengan 3 biji batu. Ini syaratnya, ataupun dengan 3 kali sapuan. walaupun dengan sebiji batu sahaja.
menggunakan 3 bahagian. 3 bahagian pada batu yang satu tersebut, atau 3 hujung, ataupun 3 bucu pada batu tersebut. Tamam. Dan juga membersihkan tempat tersebut daripada najis sehingga tidak kekal, melainkan sedikit sahaja kesan yang perlu dihilangkan dengan menggunakan air. Kalau kata kesannya hanya sedikit saja yang yang boleh hanya dihilangkan dengan air sahaja, maka itu dimaafkan. Saya faham? Tapi kalau guna batu sahaja, sama ada 3 biji batu ataupun 1 biji batu dengan menggunakan 3 bahagian pada batu tersebut, sehingga kekal sedikit sahaja yang perlu dibasuh dengan air. Maksudnya bahagian yang perlu dibasuh dengan air tadi baru hilang. Maksudnya kalau tidak digunakan air, dimaafkan. Kalau kawasan tadi sedikit sahaja. Fa idza arada al-ikhtisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Jadi air lebih afdal kalau kita ingin berpada dengan salah satu daripada antara air dengan batu. Afdalnya adalah menggunakan air, karena air akan menghilangkan ainun najasah. Al-ma'u afdal li'annahu yuzhibu ainan najasati wa yuzhibu atharaha. Jadi dia menghilangkan kesan pada tempat keluar najis tadi. Baik. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra. Dan adalah seorang tadi menjauhkan menjauhkan daripada menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat ketika berada di padang pasir. Ini di kawasan yang lapang maksudnya. Yajtanib ini ijtinabul al-awwal, iaitu menjauhkan daripada menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat. Itu hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib menjauhkan ataupun mengelakkan diri daripada menghadap ke arah kiblat dan membelakangkan kiblat ketika di sahra. Ini ketika di kawasan yang lapang. Ini wajib hukumnya. Manakala yang baki nanti barulah hukumnya adalah sunnah. Tapi ini wajib hukumnya. Dan wajib tersebut berlaku dengan 2 syarat. Yang pertama, berlaku pada tempat yang bukan disiapkan untuk qada' hajat. Boleh? Jadi berlaku pada tempat yang bukan disiapkan untuk qada' hajat. Contoh bangunan, yang bangunan tersebut bukan dibuat untuk ataupun satu bilik yang bukan dibuat khas untuk buang air. Maka kalau menghadap ke arah kiblat ketika tersebut di dalam bangunan tadi, semata-mata hukumnya adalah haram dan wajib tidak membelakangkan dan menghadap ke arah kiblat, walau dalam bangunan sekalipun. Karena kalau bangunan tadi bukan disiapkan untuk muadda li qada'il hajah. Itu dibuat untuk sebagai tempat qada' hajat. Syarat kedua, alla tujada sutrah, alla tujada sutratun mu'tabaratun. Ini tidak ada sutrah mu'tabarah, iaitu penghalang yang mu'tabar, yang mana tingginya adalah sulusai zira', 2/3 hasta dan lebih, dan wa alla yabta'ida asy-syakhsu anha, yang tidak seorang tadi berjauhan daripada sutrah penghalang tadi melebihi daripada 3 hasta. 3 hasta. Jadi kalau kita dalam bangunan yang kita sebutkan tadi ini, yang bukan dijadikan untuk buang air besar atau air kecil, yang maksudnya bukan tandas lah, yang dibuat khas, dia hanya bangunan saja contohnya, maka ataupun ada dinding, sekadar dinding saja tidak memadai, melainkan perlu hampir dengan dinding tersebut.
Jangan lebih daripada 3 hasta. Dan kemudian mesti dinding itu tinggi, lebih daripada 2/3 hasta. Dan lebih. Kerana tempat tu bukan tempat yang dijadikan untuk buang air. Tapi kalau tempat tadi dijadikan untuk tempat buang air, luahlah macam mana tempat tadi pun tidak bermasalah kalau menghadap ke arah qiblat. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra. Sahra di sini dan seumpamanya, ini kalau tidak ada sutrah yang mu'tabarah, iaitu tidak ada penghalang yang mu'tabar di sisi syarak, disebutkan dengan perkataan di sini dengan sahra kerana ghalib padanya tidak ada sutrah mu'tabarah, itu tidak ada penghalang yang mu'tabar. Jadi sahra di sini laisa biqaidin. Sahra bukan qaid di sini. Lepas tu sahra kita maksudkan di sini adalah tempat yang sama ada lapang ataupun yang tidak dijadikan untuk buang air, yang tidak mempunyai sutrah yang mu'tabarah. Itu. Di sahara tu bukan qaid bahawa mesti di padang pasir saja. Jadi maksudnya kalau di padang bola yang bukan padang pasir, maka dia kata boleh. Tak. Jangan salah faham. Sahara di sini adalah bukan qaid. Baca pula dia kata dalam kitab ulama sebut sahara, mana sebut padang. Padang bola dia kata sahara, mana ada sahara ni padang pasir. Ini ada orang yang baca dan kemudian tidak faham dengan maksud yang disebutkan oleh fuqaha. Dan para imam sebut kerana ini yang biasa dilihat oleh mereka, dan kemudian yang kedua merangkumi syarat yang ingin beliau sebutkan. Faham? Syarat wajib untuk menjauhkan daripada menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat. Bukan sekadar menghadap dia, membelakangkan pun tak boleh. Dalam hadis kata jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Syarriqu aw gharibu, kata Nabi. Syarriqu aw gharibu. Sama ada kamu ke arah timur ataupun ke barat. Hadis ni kena faham bagi elok. Hadis ni dikhususkan untuk ahli Madinah. Boleh faham? Bukan untuk sebarang orang baca hadis. Kerana syarriqu aw gharibu ini kepada orang yang berada di Syamal, yang berada di utara. Dia berada di bahagian utara, yang kiblat pada waktu itu berada di bahagian selatan. Maka Nabi kata syarriqu aw gharibu, hadap ke arah timur atau ke barat. Tapi kalau kita sendiri dah berada di bahagian timur, kita berada di timur kiblat, kalau kita baca hadis tadi syarriqu aw gharibu, kalau kita menghadap, kita akan menghadap ke barat dan itu ke arah kiblat. Faham tak? Gharibu tu ke arah kiblat. Jadi kalau kata menghadap ke arah kiblat dan arah gharibu, jadi tak boleh beramal dengan hadis tadi dengan zahirnya. Faham? Bagi faham lagi elok hadis tadi, insya-Allah kita akan dapat faham maksud yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik. Wa ijtanibul bawla wal gha'ita fil ma'ir rakidi, dan hendaklah menjauhkan daripada kencing dan berak di air yang rakid. Air rakid maksudnya air yang tenang, yang tidak bergerak. Dan ini dari segi sains pun memang sangat berkesan, kerana kalau buang air di tempat yang tenang ataupun yang tidak bergerak airnya, ni boleh menyebabkan penyakit itu tersebar. Bakteria itu akan tersebar ketika air tidak bergerak. Tamam? So kalau air itu sedikit, tu yang kita jadi air kencing tikus, penyakit kencing tikus dan seumpamanya tu berlaku kerana air tidak bergerak. Khususnya kawasan air yang sedikit dan tidak bergerak pula air tadi, itu bahaya. Jadi sama ada air tadi sedikit ataupun banyak, manakala air yang bergerak makruh padanya yang sedikit, dan kalau kata airnya banyak, ia tidak makruh. Al-makruh fayukrahu fil qalil dunal katsir. Jadi kalau airnya banyak yang bergerak, macam contoh air terjun yang Niagara contohnya, air ni masya-Allah tabarakallah, tu kalau berak, tu tak makruh apa. Kenapa?
Karena sampai ke air terjun tu je dah hancur dah. Aduh. Nah, dah bertebaran dah. Tapi kalau kata air terjun sofa dengan apa ni, lopak-lopak sungai di dalam hutan, kalau tu kemungkinan terlekat di celah-celah batu tu ya. Dan orang duduk di bawah tu duduk tak ada hayak tu. Jadi Maggi jadi sedap sikit lah. Kan? Rasa masam-masam pahit tu. Kalau kawan tu baru lepas makan apa ni, petai jeruk pula, nah, dia ada bau sikit kan. Baik. Makan-makan lepas tu mabuk. Tahta syajaratil musmirah. Dan juga makruh di bawah pokok yang berbuah. Tak payah duk niat lah nak bagi jadi baja ke apa ke. Itu buah. Apatah lagi kalau kata buahnya tadi jenis luruh dan dikutip ketika luruh. Tu lagi-lagi lah. Asyaddul karahah. Tamam? Buah dia kutip jenis luruh. Macam buah durian. Orang kutip betul luruh. Ni dia berperuk atas tu. Lepas tu dia pula pakai macam penyapu lidi kecil tu ya. Duk berselipat habis kot baju yang tu tak boleh. Tahta syajaratil musmirah, kencing ataupun berak, dua-dua sekali lah. Apa ni, yang pokok tersebut akan berbuah walaupun setelah itu bau buah. Waktu kita berak tu kata pokok ni tak buah lagi, ni bukan musim dia. Tak, pokok yang akan berbuah walau ba'dahin. Tamam, walaupun tidak berbuah sekarang waktu kita berak tu. Tak boleh. Hukumnya makruh. Wa fit tariq, di jalanan. Wa dhil, dan juga di bawah tempat orang berteduh. Ni orang berteduh ni pada waktu bila ni? Pada waktu musim panas. Ini biasanya azil ni adalah tempat orang berkumpul. Orang berkumpul pada waktu musim panas di bawah tempat yang berteduh. Ataupun di tempat yang tidak ada teduhan, yang mana tempat berkumpul orang ramai ketika musim panas, musim sejuk. Tamam? Jadi zil tadi adalah misal sahaja, bukan qaid juga. Dia bukan qaid. Jadi di sini kalau kita baca dengan faham, maksud fit tariq wa zil, di jalan dan juga di bawah tempat teduh. Jadi maknanya kalau kita faham dengan mafhum mukhalafah, tak kena lah. Maksudnya yang makan ghairu zil, ini yang tidak ada teduhan, orang tak berteduh di bawah tempat tersebut, maka tidak boleh untuk kita boleh kita buang. Tak. Contoh di tepi pantai, kalau tak ada apa ni, orang panggil apa, zil sekalipun, tidak ada ni, tapi orang akan berteduh pada waktu, orang akan berjemur pada musim sejuk. Contohnya di negara yang ada musim sejuk lah. Kan? Maka hukumnya juga makruh. Was-saqbu. As-saqbu iaitu di hafrah atau hufrah al-mustadirah. Ini lubang yang masuk ke dalam. Kalau kata syak pula dia apa ni, hufrah al-mustatil. Ini hufrah. Ada syak ni maksudnya dia lubang daripada sini ke sini. Manakala sakbu, lubangnya daripada sini ke sini, dia masuk ke dalam. Faham? Kalau syak daripada sini keluar ni macam terowong, jadi dipanggil syak. Boleh jadi syak juga dengan lubang dikorek ni tu, lubang atas tanah, dia jadi memanjang lubang. Syakun juga. Baik, kenapa dimakruhkan untuk kita berak dan kencing di dalam lubang macam ni? Ini dibimbangi wujudnya haiwan dhaif, yang akan tersakiti disebabkan air kencing dan berak kita. Ini lebih kencing dalam lubang semut, pergi kencing dalam apa ni, pergi berak dalam lubang semut, seumpama. Yang ni tidak dibenarkan. Ataupun wujud haiwan yang qawi, ulat tedung ke, dia duduk kencing berak dalam lubang ulat tedung, ulat sawah ke, tengok lagi tambah inci. Tengok duduk kencing, elok nak balik, nak pakai seluar balik, keluar ekor. Ini lain ni. Kalau hidup kita apa, takut tak hidup lah. Allah.
Dan kemudian wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Jangan bersembang-sembang ketika berak dan kencing. Jangan terjemah salah, no? Jangan bersembang di atas kencing dan berak tu. Jangan bersembang-sembang ketika kencing dan berak. Ketika sedang kencing dan berak tu duduk bersembang, cakap telefon, sembang dengan orang sebelah. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan jangan menghadap ke arah matahari dan bulan. Juga jangan membelakangkan kedua-duanya. Dan wala yastadbiruhuma tadi adalah qaul marjuh sebenarnya. Qaulnya marjuh. Garis itu letak di depan masail yang marjuh di dalam kitab Matan Abi Syuja'. Nanti akan kita boleh kumpul pula satu risalah berkenaan dengan qaul marjuh yang terdapat dalam kitab Matan Abi Syuja'. Boleh? Jadi kalau marjuh tidak boleh fatwa lah. Tak boleh untuk difatwakan. Jadi wala yastadbiruhuma hadzal qaul marjuh. Ini qaul marjuh. Was sahih annahu la yukrahu istidbaruhuma. Tidak makruh, no? Tak makruh pun untuk membelakangkan matahari dan bulan. Makruh menghadap. Membelakangkan tidak makruh. Tapi dalam matan disebut makruh. Matan Nabi Syuja' ni kalau boleh dihafal bagus sebenarnya. Dihafal bagus sebab dia ringkas dan padat matannya. Boleh, no? Nampaklah. Faham dia punya matan dulu. Kemudian baru kita akan bahaskan perbahasan syarahannya satu persatu. Babul istinja. Jadi kita dah bahas istinja. Istinja adalah maksudnya izalatun najasatil kharijati minal farji bima'in aw hajar. Sebelum ni kita mengaji apa dia? Izalatun najasatil kharijati al-mulawwisi lagi minal farji 'anil farji bima'in aw hajarin. Tu boleh. Baik. Wa izalatun najasatil kharijatil mulawwisati aw mulawwasah minal farji 'anil farji bima'in aw hajarin. Iaitu menghilangkan najis yang keluar. Dan najis tersebut pula mesti mulawwis. Iaitu yang orang panggil apa? Mulawwis dalam bahasa kita apa dia? Yang lembek, yang melekit. Selipat. Selipat tu ada dalam bahasa Melayu. Baik. Jadi seorang yang kencing contohnya, dia keluar daripada kemaluannya najasah. Jadi kalau dia basuh kemaluannya dengan air atau menyapunya dengan batu, maka ia dinamakan dengan istinja. Dan dia ada syarat-syaratnya. Jadi tidaklah sewenang-wenangnya saja. Asal kencing saja boleh guna semua batu. Tak, dia ada syarat-syaratnya. Hukum istinja adalah wajib. Hukum istinja adalah wajib. Ia tidak sah salat tanpa melaksanakan istinja. Jadi kalau seorang kencing dan dia tidak beristinja, lalu dia berwuduk dan menunaikan salat, maka salatnya batil. Salatnya batil. Baik, wuduknya tadi batil tak? Wuduknya batal tak? Tidak batal. Wuduknya tak batal. Wuduk tak batal, yang batal solatnya lah. Kalau dia solat terus dengan menggunakan wuduk tersebut. Jadi dia kena sucikan dulu. Karena solat tidak sah sama wujudnya najis pada badan, pada pakaian, pada tempat yang dia akan menunaikan solat di atas tempat tersebut. Dan afdal pada istinja iaitu menggabungkan di antara batu dengan air. Seperti mana yang disebutkan tadi. Gabung dua-dua. Bila gabung batu dengan air, maknanya didahulukan batu, kemudian baru gunakan air. Kalau menggunakan air terlebih dahulu, maka sia-sialah, tidak perlu lagi gunakan dengan batu. Orang panggil tak ada ujar tu.
Siapa yang berak contohnya, disunatkan baginya memulakan dengan batu terlebih dahulu, disapu bahagian duburnya ataupun kubulnya, dan kemudian untuk bagi menghilangkan ain najasah, kemudian digunakan air bagi menghilangkan asarul baqi. Jadi apa sebab disunatkan untuk kita gabung? Sebabnya adalah air akan membersihkan mahal secara sempurna, manakala batu pula akan bertugas sebagai pengurang kepada ainun najasah. Dia akan mengurangkan ainun najasah yang boleh menyebabkan tangan seseorang tadi menyentuh kepada najis tadi secara langsung. Jadi kalau dibuang dulu dengan batu, maka kawasan najis tadi ataupun asar najis tadi itu semakin kurang, maka itu akan mengelakkan daripada tangan itu menyentuh kepada najis yang banyak. Boleh? Cuma ada teknik, kata para ulama, kalau kita nak mengelakkan daripada tangan kita berbau ketika mana menyentuh bahagian kemaluan untuk kita basuh air besar contohnya, maka dibasuh tangan terlebih dahulu. Basahkan tangan terlebih dahulu, kemudian baru dibasuh bahagian tersebut. Itu akan mengurangkan bau. Berbeza dengan tangan tak basuh, terus kita sentuh di bahagian tempat untuk kita basuh tadi dan dijiruskan air, itu akan menyebabkan tangan kita berbau. Itu dia punya teknik lah. Disebut oleh Al-Imam Al-Jurdani dalam kitab beliau Fathul Alam. Baik. Baik. Kemudian manakala batu pula digunakan untuk apa tadi? Menghilangkan najis yang kasar ataupun najis yang ainnya jelas pada mahal tempatnya. Maka kalau digunakan dengan batu terlebih dahulu akan mengurangkan secara langsung tangan kita mengenai najis. Boleh. Jadi ini orang panggil apa? Ketika tidak ada sabun, tak ada benda-benda yang boleh untuk membersihkan tangan, maka itu akan menyebabkan tangan kita akan kekal dengan bau busuk tadilah. Kita dah sebut tadi, teknik untuk mengelakkan daripada bau tadi disebut oleh Imam Jurdani, dibasuh tangan terlebih dahulu, barulah diletakkan tangan di tempat untuk basuh najis. Tamam. Baik. Dan kalau digunakan batu sahaja, yang tidak menggunakan air, maka hukumnya adalah harus dan boleh, sehinggalah kesan najis tadi hanya sedikit sahaja pada kawasan keluar najis tadi. Dan itu dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rukhsah oleh Allah kepada muslimin. Maka sah salat dengan wujudnya perkara tersebut. Ini kalau kita relatekan semula dengan hadis yang Nabi melarang para sahabat untuk meletakkan tangan atau mencelup tangan ke dalam bekas air setelah bangun daripada tidur. La yaghmis yadahu fil ma' idza batat ahadukum idza bata ahadukum idza istayqadha ahadukum minan naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i fa innahu la yadri ayna batat yaduh. Tamam. Jadi siapa yang bangun tidur, maka janganlah dicelup tangannya secara langsung ke dalam air, sehingga dia basuh terlebih dahulu sebelum mencelupkan tangan ke dalam air tadi. Karena air mungkin sedikit maksudnya. Karena dia tak tahu semalam tangannya di mana. Kenapa? Karena melihat kepada waqi' pada zaman Nabi SAW, para sahabat mungkin menggunakan hajar, batu. Lalu asar najasah tadi masih kekal, ada di bahagiannya yang sedikit tadi. Dan kalau terkena dengan peluh, khususnya pada musim panas, maka ia akan boleh menyebabkan jadi gatal. Jadi mungkin seorang tadi akan garu ketika dia sedang tidur dan dia tidak sedar. Kata asar najis tadi telah kena pada tangannya, dan kemudian bila dicelup dalam tangan, dalam bekas air yang sedikit, maka air tadi akan menjadi mutanajis. Jadi ini Nabi SAW mengajar kepada kita untuk menjaga bi'ah dan tidak menyebabkan berlakunya kerosakan pada bi'ah, walau dengan sedikit. Okay? Baik. Dan afdal adalah kita menggunakan air sahaja. Menggunakan air kalau nak berpada dengan salah satu, maka afdalnya adalah menggunakan air karena ia menghilangkan ainu an-najasah. Baik. Faslun fil hajar, berkenaan dengan batu pula. Dan batu adalah salah satu daripada wasilah istinja.
Dan ia bukanlah wasilah alal badal. Ingatlah. Seperti mana tayammum. Tayammum yakni turab. Jadi tanah adalah wasilah alal badal. Dia wasilah tapi dia menggantikan kepada ketiadaan air. Batu bukan wasilah alal badal. Kenapa? Karena dengan wujudnya air pun boleh guna batu. Tayamum tidak boleh kita tayamum dengan wujudnya air. Boleh? Maka ketika itu hajar adalah wasailul istinja. Nah, bukan wasilah alal badal. Dia wasilah sendiri, sama macam air. Karena sah istinja dengan batu walaupun ada air pada ketika tersebut. Dan asar kesan yang yang tidak mungkin untuk dihilangkan dengan batu tersebut melainkan dengan menggunakan air, kesan yang sedikit yang ada pada kemaluan tadi dimaafkan ketika istinja dengan menggunakan batu. Boleh? Tapi kalau gunakan air, maka tidak dimaafkan walau sedikit kesan pun. Bahkan wajib untuk membersihkan kesan tersebut secara sempurna. Kalau guna air, mesti wajib sempurnakan. Tapi kalau guna batu, ada kesan-kesan sedikit saja yang tidak boleh hilang melainkan dengan guna air, maka dimaafkan. Faham lagi elok? Jadi jika seorang tadi beristinja dengan batu, dan dia dekat dengan sungai pada waktu tersebut, maka istinjanya sahih. Sah. Walaupun air sungai, air laut terbentang luah depannya, tak guna air, dia nak guna batu saja. Boleh, tak ada masalah. Jadi tidak lazim untuk kita menyuruh dia menggunakan air. Boleh? Jadi di sini bukan dengan makna khusus kepada batu yang berbentuk tabi'i sahaja. Batu dengan makna batu. Tapi boleh juga digunakan dengan perkara-perkara yang seakan-akan batu, iaitu benda yang kesat dan boleh untuk menghilangkan kesan. Seperti tisu yang kasar dan seumpamanya. Jadi setiap benda yang jamid, yang keras, tahir, yang suci, yang yaqla' an-najasah, yang boleh untuk menghilangkan najis, ghaira muhtaram, bukan daripada perkara yang dimuliakan, atau seperti makanan ataupun kitab agama dan seumpamanya, maka sah untuk beristinja dengannya. Jamid, tahir, qali', ghair muhtaram. Tu. Ada 4 syarat tadi. Tamam? Jadi kalau kita nak guna, tak kira lah guna apa pun. Guna retah ke, ataupun tisu ke, ataupun batu ke, kayu ke, plastik sekalipun yang keras contohnya, bukan yang amlas, seperti kaca. Kaca dia, sifat dia tidak mengkhalaq. Contohnya yang licin tu lah, bahagian licin tu tak boleh. Ataupun batu yang licin tak boleh juga. Jadi kalau batu tadi ghairu jamid, yang ini bukan keras, ataupun dia tidak kering, maksudnya tidak kering, dia basah, maka tidak sah beristinja dengannya. Dan juga tidak sah juga menggunakan air yang selain daripada air yang mutlak, air mawar, ataupun air sabun, ataupun khal atau cuka dan seumpamanya. Baik. Jadi siapa yang beristinja dengan air, air mawar contohnya, air bunga, sehingga membersihkan kawasan tersebut, maka dia guna air mawar, wangi lagi, tak ada kesan, sah taharah dia? Tidak sah. Jadi mahal tadi tetap kekal najis pada hukum. Pada hukumnya kekal najis. Karena air mawar tadi bukan ma', tetapi ianya merupakan ma'i'. Itu cecair sahaja, bukan air. Boleh faham? Baik. Jadi kalau batu yang basah juga tidak dibenarkan. Batu basah tidak boleh untuk istinja. Batu tadi mesti kering. Jadi kalau seorang beristinja dengan menggunakan batu yang basah atau batu yang dibasahkan dengan air, maka istinjanya tidak sah karena ianya tidak kering. Boleh?
Dan kalau kata benda yang keras tadi adalah najis, seperti tahi lembu kering contohnya, tahi unta kering, nah, ataupun kain yang terjatuh di atas najis, atau tisu yang terjatuh ke atas najis, maka tidak sah untuk istinja dengan perkara tersebut. Yang ini dituntut pada batu, no? Ataupun yang seumpama dengan batu. Jadi tidak sah menggunakan batu ataupun yang seumpamanya yang mutanajjis. Karena maksud bagi istinja adalah tathhir, menyucikan, dan najis tidak mengambil atau tidak boleh melaksanakan tugas tadi. Tugas untuk menyucikan tidak boleh bagi najis. Dia pun najis, macam mana dia nak menyucikan orang lain? Jadi ini kalau segi tasawuf sama juga. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa nak bagi apa? Baik. Jadi kalau kata dia jamid, tahir, ghairu qali' pula. Dia jamid dah, tahir dah, tapi dia tidak qali' pula. Dia tidak boleh untuk nak menghilangkan najis tadi. Jadi itu tidak boleh membersihkan mahal tempat keluar najis tadi, maka juga tidak boleh guna istinja. Contoh seorang menggunakan qit'ah minaz zujaj, daripada kaca yang licin, amlas. Az-zujajul amlas maksudnya kaca yang licin, maka ini juga tidaklah membersihkan mahal dan tidak menghilangkannya. Maka dia akan melekat saja pada di tempat yang licin tersebut dan ia tidak sah. Itu juga batu yang licin, batu akuarium yang licin tu, yang tidak ada sagi tu, yang tu juga tidak boleh melaksanakan tugas tadi. Dia mesti batu yang kasar. Boleh? Dan begitu juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang muhtaram untuk kita istinja. Contoh guna roti, itu jenis-jenis makanan, apa-apa saja makanan, ataupun menggunakan kutubul lain, kitab-kitab agama dan seumpamanya. Boleh? Baik. Jadi dimaksudkan dengan batu yang kita bincang dalam kitab fiqh ini adalah sesuatu yang jamid, lagi apa dia? Tahir, khali' lin najasah, lagi ghairu muhtaram. Empat ni kena ingat betul-betul, ini syarat-syarat yang perlu diberikan perhatian untuk penggunaan alat tadi. Jadi al-hajar, batu, hadza laisa qaid. Bukan qaid yang lazim. Iaitu yang menepati tempat tadi saja. Dan biasanya batu. Biasanya batu itu digunakan. Baik, syarat untuk istinja dengan batu, iaitu mesti menyapu kubul dan dubur ketika kencing ataupun berak tadi dengan 3 kali. Sama ada 3 kali tersebut dengan 3 biji batu, ataupun dengan menggunakan 1 biji batu sahaja yang mempunyai 3 bucu. Jadi tidak boleh untuk menggunakan atau menyapu dengan sebiji batu sahaja dengan 1 bahagian sebanyak 3 kali. Melainkan kalau kawasan yang digunakan tadi kering serta-merta. Tak apa. Maksudnya dia kena, kalau dia guna satu bucu saja, dia tarik, kemudian dia cuci. Kalau waktu basah tu masih guna, maka tak sah. Kena keringkan dulu. Kalau tak mampu macam tu, maka dia guna dengan sekali saja, tidak sah. Dan syarat mesti 3 kali. Syaratnya mesti 3 kali. Jadi maknanya kalau seseorang tadi menyapu sekali sahaja dan kemudian bersih tempat tersebut secara sempurna, boleh? Kemudian dia tambah dengan 1 lagi sapuan. Contohnya dengan dengan sapuan tadi, maka dia tidak dikira sebagai sapuan dan dia tidak akan dikira sebagai membersihkan tempat tersebut, mesti dengan 3. Kalau sekali saja dia buang, dah bersih dah tempat tu secara tamam. Adakah cukup dah? Tak cukup. Dia mesti disempurnakan sebanyak 3 kali. Walaupun tempat tadi bersih dengan kurang daripada 3 kali sapuan. Dan harus baginya lebih daripada 3. Contohnya kalau dia buat 3, tak habis juga. Masih lagi ada lagi. Maka kali yang keempat, bersih. Cukup dah lagi? Cukup. Dan dia menyempurnakan dengan 5, menjadikan dia ganjil, itu
afdal. Sunat macam tu. Boleh? Yang kedua, an yunqi al-mustanji al-mahalla. Maksudnya, orang yang beristinja tadi membersihkan mahal dengan sudut tidak lagi ada kesan yang banyak pada kawasan tersebut, yang memerlukan kepada, kalau guna batu pun boleh lagi. Jadi maksudnya kalau kata kesan tadi sedikit yang boleh dihilangkan hanya dengan menggunakan air, maka hukumnya adalah sah. Faham Amirul? Faham tadi? Tak faham? Bekah tadi, kesan tempat keluar najis tadi ni, syarat kedua untuk guna batu, mesti kawasan tadi telah dibersihkan dengan guna batu tersebut, yang kalau ada kesan sedikit saja pada tempat tu, nak tahu sedikit ke tidak, tempat tadi macam mana, sedikit tadi tidak boleh digunakan batu lagi untuk buang, perlu guna air untuk buang, maka tu dimaafkan dah, tak ada masalah. Tapi kalau kata hak sedikit tadi pun boleh guna batu lagi untuk buang, maka masih kena guna batu. Boleh? Kalau sedikit tu sangat sedikit sehingga tidak boleh lagi digunakan batu, perlu gunakan air, maka kesan tadi dimaafkan. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan sambung pada fasal berkenaan dengan adab qada'il hajah, insyaAllah. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan adab-adab wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra'i, dan seumpamanya itu dipanggil adab qada'i al-hajah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.